Yang penting sekarang ni UMNO kena melihat ke depan. Kalau dia masih lagi berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional, kemungkinan dia akan menghadapi tekanan yang sama seperti yang dilakukan di Sabah, di mana akhirnya dia hilang pengaruh dan kawasan yang dimiliki olehnya jatuh ke tangan orang lain. Jadi itu elok UMNO atau PAS, UMNO dengan PAS kekal dengan mufakat nasionalnya, bergabung dengan UNWA bagi mengalahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin punya Kerajaan Perikatan Nasional ini. Ya, okey. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe Pertama, yang ini bukannya sesi nak jumpa menubuhkan kerajaan ataupun sesi nak menjatuhkan Muhyiddin Yassin. Ini hanya sesi pertemuan menghadap tuanku yang di-Pertuan Agong bagi menjelaskan situasi politik sekarang dan kedudukan Dewan Rakyat dari segi sokongan kepada kerajaan. Jadi tidak perlu, saya dah kata beberapa kali, tidak perlu bagi Anwar Ibrahim untuk memberitahu kepada tuanku. Kerana jika diberitahu jumlah yang sebenar kepada tuanku, ini akan menyebabkan seolah nak memalukan ke bawah Dulim Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bahawa kerajaannya sudah hilang kelayakan untuk menjadi kerajaan. Maknanya Anwar Ibrahim masih lagi menghormati, menjaga perlembagaan secara baik untuk berjumpa secara berdepan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, menjelaskan situasi sekarang ini yang berlanjutannya ke sidang parlimen bulan depan. Jadi tak perlu nak bagi tahu 120 itu kerana dia juga mungkin menyalahi undang-undang kerana cuba berperang dengan yang di-Pertuan Agong walaupun secara demokrasi. Jadi lebih baik hanya menerangkan saja. Itu sebab Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong proaktif besok akan memanggil ketua-ketua parti yang lain berdasarkan surat yang dibagi oleh itu. Mungkin tuanku nak tanya, ini surat ni betul ke you sign? Betul ke you beri sokongan kepada Anwar Ibrahim? Dan mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong iaitu tuanku, mengatakan minta surat ini dijaga dengan baik kerana surat ini adalah berbentuk peribadi antara saya dengan pemimpin politik ini yang menghantar surat. Jadi dalam itu kemungkinan juga ada walaupun dinafikan ke daripada UMNO, daripada PAS, daripada ahli parlimen bersatu, ahli parlimen yang lain. Jadi pada saya isu itu tidak berbangkit bagi seorang yang melihat misi yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim tadi. Dan masalahnya visi itu berjaya sehingga nama baik Istana Negara itu dijaga dengan baiknya melalui kenyataan media Istana Negara yang mengatakan tidak ada nama disebut. Tujuan Istana Negara menyebut tidak ada sendara nama dibagi itu maknanya kerajaan ini berjalan seperti biasa. Tetapi jikalah ini kita ambil ni secara andaiannya kalaulah 120 tu nama itu disenaraikan, kemudian masa sidang media Anwar sebut nama 120 itu, apa akan berlaku? Sudah tentu kerajaan hari ini dah kolap bersatu, saham akan menjunam, ekonomi akan jadi kelang kabut. Maknanya strategi itu betul untuk kerajaan di zaman yang berperdanakan Menteri Muhyiddin Yassin berjalan dan sistem pentadbiran kita berjalan secara betul sehingga ke satu keputusan yang lain. Jadi tidak ada masalah apapun. Dia lebih baik bersikap begitu. Okey, Datuk, seperti yang kita tengok yang viral dan juga tular di media sosial bahawa senarai nama yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita dapat lihat bahawa saya tidak ingin menyebut secara jelas bahawa siapa yang menyokong, tapi kita dapat lihat isu-isu ini iaitu viral di media sosial semua dan ada yang telah membuat laporan polis mengenai perkara ini dan ada daripada
UMNO sendiri, ada daripada Sarawak dan juga ada lagi daripada pimpinan-pimpinan parti lain yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan rata-rata yang menyokong itu adalah mereka yang terpalit dengan skandal-skandal rasuah dan juga apa yang berlaku dalam kerajaan sebelum ini. Adakah pandangan Datuk sendiri mereka menyokong ini atas dasar untuk menutup kesalahan mereka ataupun menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mereka kata pengkhianat suatu ketika dulu? Pandangan Datuk sendiri. Sebenarnya tidak ada satu orang pun tahu siapa yang menyokong Anwar Ibrahim ni. Tak ada siapa yang tahu, melainkan Anwar Ibrahim saja yang tahu. Saya rasa. Dan apa yang ditulis oleh media sosial senarai nama itu andaian yang dibuat oleh cyber trooper sebagai perang saraf dan sebagainya. Dan bukan daripada website rasmi PKR ataupun kenyataan lisan Anwar Ibrahim sendiri. Jadi untuk apa kita tidak nak melayannya? Hanya kita mengetahui secara sahihnya daripada mulut Anwar Ibrahim ada 120. Itu jelas. Dan itu boleh diterima pakai. Yang senarai nama yang ada ni semuanya tidak boleh menjadi satu petunjuk mereka itu 120 orang itu. Tak boleh. Dan pandangan Datuk sendiri tadi mengenai apa yang berlaku terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan media-media masa banyak melaporkan isu yang ada yang kurang tepat dan ada yang menggunakan angle yang berbeza, dan juga penonton kita di rumah pada waktu ini bertanyakan, ingin saya tanya kepada Datuk sendiri, adakah situasi sekarang ini akan mengganggu pelabur-pelabur ataupun mengganggu ekonomi-ekonomi yang ingin masuk ke Malaysia, negara kita? Faktornya bukan Anwar Ibrahim, faktornya kerajaan sekarang. Perdana Menterinya Mahyudin Yassin. Jadi apabila petang tadi dia membuat kenyataan yang tidak menjawab soalan bahawa dia telah ditentang oleh 120 orang ahli parlimen, sebaliknya meletakkan beban itu kepada yang di-Pertuan Agong adalah bukan seorang ahli politik atau seorang Perdana Menteri yang bertanggungjawab. Beliau melepaskan tengkuknya. Sepatutnya sebagai seorang Perdana Menteri yang bertanggungjawab, dia mengatakan bahawa dia masih lagi mendapat sokongan. Saya ada bukti bahawa tidak ada seorang pun daripada 111 orang ini yang menolak sokongan kepada saya. Tetapi kenapa dia tidak cakap demikian? Jadi memanglah sekarang ni pihak pelabur daripada luar negara melihat bahawa isu not confident ini, kurang keyakinan kepada Mahyudin ini memang tinggi dan menyebabkan investment pelaburan kita menurun. Kerana tidak berpolitiknya Mahyudin Yassin, sebab apabila dia kata saya tidak mau main politik, tetapi dia orang politik, political animal. You mesti jawab secara politik, kecuali you ketua sesama negara. Kalau you KSN, betul, you atau ketua polis negara atau panglima angkatan tentera, you boleh kata saya bukan orang politik, saya pentadbir, saya panglima angkatan tentera, saya ketua polis negara, saya ketua. Tetapi you Mahyudin Yassin, you orang politik, you kena jawab secara politik. Dan kita dapat lihat bahawa banyak komen dekat sini di Big Blue TV. Terima kasih untuk anda. Saya tengok di Big Blue TV meriah yang hantarkan komen, dan juga ada juga yang menghantarkan komen di laman YouTube kita. Terima kasih untuk anda. Teruskan sokongan anda, subscribe kami di Blue TV dekat channel YouTube kami, dan juga terus share pandangan dan juga komen anda di Facebook kami iaitu Big Blue TV. Pada malam ini kami akan bawakan perkembangan terkini mengenai isu yang berlaku pada hari ini, iaitu apa kata Anwar selepas menghadap yang di Pertuan Agong. Dan saya nak baca sedikit mengenai komen-komen penonton di rumah pada waktu ini. Okey, Muhammad Hanif, soalannya kepada Datuk, adakah kabinet, menteri-menteri kabinet pada waktu ini panas buntut sebab Anwar Ibrahim menghadap yang di Pertuan Agong? Menteri Kabinet saya rasa relax Saya ada jumpa seorang Menteri Kabinet pada pukul 2 petang. Tapi dia dari UMNO lah. Saya nampak tak ada terganggu dia untuk berjalan, untuk menjalankan tugas dia selaku Menteri. Jadi pada saya, Menteri-Menteri tidak. Kerana pada mereka hanya mempunyai ketua. Ketuanya ialah Tan Sri Mahyudin Yassin. Mereka menyerahkan kepada kebijaksanaan Tan Sri Mahyudin Yassin. Yang collab bukan menteri, yang collab Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri letak jawatan,
memanglah semua menteri terpaksa akur untuk hilang jawatan, itu saja. Dan Datuk sendiri kata menteri-menteri kabinet tidak terganggu. Ya. Mungkin mereka antara orang yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak mungkin. Menteri kabinet ni kita kecualikan dulu. Okey. Kerana mereka ini kena mengambil tanggungjawab sebagai penyokong Tan Sri Mahyudin. Ya. Kalau mereka buat tindakan itu, mereka adalah ahli politik Ya. yang tidak bermaruah, Ya. tidak beradab. Jadi kita berpendapat tak ada kemungkinan berlakunya demikian. Okey, ada satu soalan yang saya tertarik untuk tanyakan Datuk ini daripada JJ. Datuk minta komen sedikit. Kenapa page Datuk Seri Najib Tun Razak tidak bersuara pada hari ini? Oh, Datuk Seri Najib sekarang dia tidak relevan untuk nak membincangkan hal itu. Okey. Pertama, dia bukannya seorang yang anti kepada Mahyudin Yassin, anti kepada Anwar Ibrahim. Dan saya rasa dia banyak menulis soal kepentingan negara. Jadi soal sekarang ini, polemik yang berlaku ni bukan melibatkan dia. Ini melibatkan antara Anwar Ibrahim dan Tan Sri Mahyudin. Jadi kenapa kita nak campur? Baik, tengok sajalah mereka itu. Hanya kita takut gajah sama-sama, gajah belaga, kita kancil yang tengah ni mati tersepit. Itu sajalah. Dan untuk anda yang baru saja berikan komen anda, sekejap lagi saya nak bacakan lagi banyak komen yang dihantarkan kepada kami di YouTube ini. Saya nak bacakan satu-satu komen anda di YouTube. Banyak sebenarnya. Terima kasih untuk anda yang terus memberikan komen dan juga pandangan anda di YouTube channel kami, Big Blue TV. Okey, Muhammad Azim, saya nak pilih soalan ni dulu. Datuk nak tanyakan kepada Datuk. Walaupun orang melabel Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai bekas panduan sendiri, tetapi beliau dikenali dunia atas tiket politik. Adakah pandangan Datuk sendiri, dia tanya, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini memang layak untuk menjadi Perdana Menteri? Layak atau tidak layak adalah pilihan rakyat. Kalau rakyat memilih dia jadi Perdana Menteri, dia layak. Ada orang layak untuk jadi Perdana Menteri, tapi rakyat tidak memilihnya. Jadi susahlah kan. Contohnya Tengku Razali Hamzah memang layak untuk jadi Perdana Menteri. Tapi rakyat tidak memilih dia. Dia pernah berjuang dalam semangat 46 menjadi presiden. Tapi dia cuba untuk menumbangkan Dr. Mahathir Mohamad. Dia tewas dalam semangat 46 dulu. Jadi maknanya dari segi layak, dia memang layak. Bekas Menteri Kewangan, anak raja, ada aura karismatik. Jadi begitu jugalah yang berlaku kepada Anwar Ibrahim ni. Layak tak layak ditanggung ataupun dipelopori oleh rakyat, macam Dr. Mahathir. Dia layak tak layak umur 90 tahun jadi Perdana Menteri? Layak kerana rakyat mengangkat dia. Itu saja. Layak kerana rakyat mengangkat beliau. Dan ada komen daripada di Facebook ni, nama dia Syamsul Bahri Ismail, Datuk Syam. Komen dia nak tanya dengan Datuk sendiri. Datuk, Azmin cakap dia kena tikam dari belakang. Apa pandangan Datuk? Ada. Tak tahulah, ini pertama kali saya tahu. Selalunya dia menikam orang dari belakang. Jadi kalau dia kena tikam daripada belakang, itu agak hairan kita lah. Jadi masalah. Soalnya sekarang ini, Azmin kena menyedari bahawa satu tindakan yang mengkhianat akan mendapat balasan yang khianat. Jadi kalau dia ditikam oleh kelompok dia sendiri, maknanya kalau ayat itu dizahirkan oleh Azmin Ali, maka benarlah kawan-kawan saya dalam PKR kata bahawa ada di kalangan PKR yang telah berpindah rumah ke PBM ini ikut serta menyokong Anwar Ibrahim. Itu pandangan Datuk. Dan juga ada lagi yang hantarkan komen di Facebook kita juga pada malam ini. Ajim Malik K katanya dia nak tanya apa komen Datuk tentang Lokman Adam yang bercakap dekat Anwar nak jumpa Agong mesti akan ada PKPB. Ternyata esok ada PKPB. Apa dia? Itu bukan soalan, kita tolak tepi soalan tersebut, Datuk. Saya nak tanya dengan Datuk sini sebab ramai yang menghantar komen di Facebook kita pada malam ini, sebab ada yang bercakap sesama mereka, itu pandangan mereka di sini, suara mereka mengenai apa yang kita bincangkan itu merupakan isu yang hangat diperkatakan. Itu yang traffic kita di Facebook dan juga di YouTube meningkat dan juga banyak. Terima kasih untuk anda yang menonton kami di Blue TV. Saya nak tanya dengan Datuk sendiri mengenai isu Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir dan juga menghadap Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong pada awal pagi tadi. Berbalik kepada
Datuk Seri Azmin Ali. Okey, isu tadi yang Datuk kata jawab sendiri mengenai tikam belakang tersebut, dan kita dapat lihat bahawa perkara ini berlaku sekali lagi terhadap Azmin Ali, dan mungkin ada daripada Perikatan Nasional yang sudah melihat perkara ini, okey, dan tidak menyokong Azmin Ali pada waktu ini dan beralih arah ke Datuk Seri Anwar Ibrahim melihat kepada situasi politik semasa pada waktu ini. Kita dapat lihat bahawa rakyat Malaysia tidak banyak yang menyokong beliau. Adakah perkara ini akan mengganggu terusi Datuk Seri Azmin Ali di kawasan dia dalam pilihan raya umum? Dalam pilihan raya umum nanti memanglah Azmin Ali akan dilawan atau ditentang oleh calon UMNO. Kerana ataupun PAS, sehingga PAS tidak berpecah kepada UMNO. Dia antara dua itu, sama UMNO yang akan bertanding melawan Azmin Ali atau PAS. Tetapi dalam isu keadaan sekarang ini, Azmin Ali agak tersepit. Kerana dia tahu bahawa Anwar Ibrahim ini akan memecahkan rahsianya. Jadi apabila disebut bahawa ada tikam di belakang, mana ada di kalangan 10 orang yang tidak mengikut Azmin Ali ke PBB ini, Parti Bersatu ini, akan membuat kenyataan dalam sehari dua lagi ataupun dekat Parlimen bersidang. Ini akan musnahkan karier Azmin Ali. Okey, saya teringat dengan parti PAS. Okey, sebelum ini PAS pernah bekerjasama bersama dengan PH, okey. Sebelum mereka bersatu bersama dengan Muafakat Nasional, dan jika kita lihat ini, saya nak tanya pandangan Datuk, perkara ini tidak berlaku, mungkin suatu hari akan berlaku. Apabila senarai tersebut kita sudah ketahui siapa yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kemungkinan besar PAS akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk beliau menjadi Perdana Menteri. Apa pendapat Datuk jika perkara ini berlaku? Kita dapat lihat bahawa perkara ini dah ludah jilat balik. Dia begini. Semua orang UMNO pun menggunakan pendekatan yang sama. Pendekatan yang sama UMNO dan PAS ni pun sama. Iaitu kononnya tidak menyokong Anwar Ibrahim selagi DAP ada. Jadi untuk nak menghalalkan tidak menyokong itu, menggunakan perisainya DAP. Tetapi sebenarnya DAP bukan satu penghalang untuk sesiapa pun untuk menyokong Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri. Jika beliau berpendapat bahawa dalam kerajaan sekarang ini agak unik. Jadi apa yang saya lihat ataupun yang saya tengok, bahawa PAS tidak mungkin menyokong Anwar Ibrahim. Kerana pertama sekali, dia sebenarnya dengan DAP itu bermusuh secara politik yang dalam, bukan bermusuh politik secara di atas saja. Jadi kemungkinannya dia akan terus memberikan sokongan kepada PBM. 18 campur 31, dia dah ada lebih kurang 59 kursi. Jadi apa yang saya lihat, soalan itu tidak berbangkitlah bagi PAS untuk menyokong Anwar Ibrahim. Kita lihat sebelum saya memerhati keadaan situasi politik semasa, Datuk. Sebelum PRU ke-14, sebelum PRU ke-13, ramai yang dah mengeluarkan cadangan kabinet bayangan. Rata-rata cadangan kabinet bayangan itu tepat, walaupun bukan 100%. Dan saya dapat lihat bahawa sebelum ini lebih kurang dalam 70% ke 80% kabinet bayangan tersebut sama dengan apa yang berlaku selepas pemilihan parti tersebut ditubuhkan. Dan apa yang saya lihat apa yang viral, apa yang tular di media sosial, kabinet bayangan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah rata-ratanya daripada Sabah. Kalau kita lihat bahawa mungkin timbalan Perdana Menteri adalah Zaid Hamidi, beliau akan meletakkan timbalan menteri yang kedua iaitu Wan Junaidi, Sarawak, dan juga yang ketiga Syafiq Abdal daripada Sabah sendiri. Dan saya lihat bahawa politik bayangannya rata-rata banyak daripada parti PAS juga, Datuk. Adakah kemungkinan besar perkara ini akan berlaku kalau kita tolak ke tepi kenyataan Datuk sebentar tadi? Dia mungkin juga berlaku begitu. Kerana Lim Guan Eng pernah membuat kenyataan. Jika Pakatan Harapan dilantik menjadi kerajaan,
bahawa dia tidak akan menyertai kabinet. Ya, Diklaimkan konsisten dengan begitu. Mungkin Anwar Ibrahim menawarkan kepada PAS dan UMNO untuk menyertai kerajaan dia dengan syarat DAP tidak terlibat, melainkan menjadi penyokong kerajaan, dan DAP tumpukan kepada negeri yang dia berkerajaan, iaitu di Pulau Pinang. Jadi saya rasa mungkin itu akan memberikan satu kesan yang agak win-win situation kepada UMNO dan PAS. Jadi tidak ada sebab kita menolaknya jika andaian itu berlaku. Lagipun pilihan raya ni tak lebih pada 26 bulan. Lepas dia expired tahun 23. Jadi saya rasa yang penting sekarang ni UMNO kena melihat ke depan. Kalau dia masih lagi berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional, kemungkinan dia akan menghadapi tekanan yang sama seperti yang dilakukan di Sabah, di mana akhirnya dia hilang pengaruh dan kawasan yang dimiliki olehnya jatuh ke tangan orang lain. Jadi itu elok UMNO atau PAS, UMNO dengan PAS kekal dengan mufakat nasionalnya, bergabung dengan Anwar bagi mengalahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin punya Kerajaan Perikatan Nasional ini. Ya, okey. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe